Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Hasifah. Pada video kali ini kita sambung bab 8 garis dan sudut, 8.1 garis dan sudut, siri yang kedua, matematik tingkatan 1 KSSM. Pembelajaran seterusnya mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okay, so di sini ada 3 garis ya, ada 3 yang perlu anda ingat ya. Ada 3 ini yang perlu anda ingat. Okay, sudut pada garis lurus ya. Sudut pada garis lurus ialah 180 darjah ya, yang ini ya, sudut pada garis lurus. Okay, jadi kalau di sini dibagi contoh garis lurus ini, okay, di sini ada satu sudut. Di sini ada satu sudut lagi. Bila di sini dibagi sudutnya 30 darjah. Okey, diminta sudut yang X ini berapa? Kita sudah tahu sudut pada garis lurus jumlahnya adalah 180 darjah. Jadi kita boleh buat X tambah 30 sama dengan 180 darjah. X 180 darjah tolak dengan 30, kita akan dapat nilai X adalah 150 darjah. Okey. Okey, itu sudut pada garis lurus ya. Sudut pada garis lurus ya. Ingat ya, garis lurus. Lurus ini ya, garis lurus ya mesti 180 darjah. Okey, yang kedua, sudut yang kedua adalah sudut refleks. Okey, sudut refleks ialah sudut dengan saiznya lebih daripada 180 ya. Lebih daripada 180 ya. Contoh ini garis lurus, ini 180, tapi sudut refleks dia lebih ke bawah sedikit ya. Jadi saiznya lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360 darjah. Itu dipanggil sudut refleks. Okey, sudut yang ketiga adalah sudut putaran lengkap ya. Sudut putaran lengkap adalah 360 darjah. Jadi cikgu harap pelajar ingat ya, sudut-sudut ini ada 3 yang awak kena ingat sifat sudut, iaitu sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, kita tengok latih diri 8.1C. Bagi setiap sudut berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Okey, kita tengok A. Sifatnya adalah lebih daripada 180 ya. Kalau kita sambungkan mana-mana bucu ni, okey, kita sambungkan ini garisan ni. Okey, kalau lurus begini, ini adalah 180, tapi dia lebih, tapi dia tidak sampai tidak sampai 360. Jadi ini penyelesaiannya ini adalah sudut refleks ya, sudut refleks. Okey, penyelesaian sudut refleks. Okey, kita tengok pula B. Okey, B garisannya ngam-ngam satu garis lurus saja. Garis lurus begini ya. Okey, jadi ini adalah sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus. Okey, C, kita nampak C dia punya sudut adalah bulatan penuh ya. Okey, bulatan penuh ini adalah sama dengan 360 darjah. Namanya adalah sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap. Okey, soalan yang kedua. Salin setiap rajah yang berikut, kenal pasti dan tandakan sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey. Tengok di sini. Okey. Pertama sekali penyelesaian. Okey, A. Pertama dia mau soalan sudut pada garis lurus ya, sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus. Kita tahu sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Maka kita tengok yang lurus di sini adalah yang ini ya. Okey, yang ini adalah sama dengan 180. Jadi sudut pada garis lurus adalah 135 tambah 45 sama dengan 180 darjah. Okey, jadi itu adalah sudut pada garis lurus. Yang kedua adalah sudut refleks. Okey, sudut refleks. Sudut refleks pula ialah
lebih daripada 180, okey, lebih daripada 180, maka sudut, tapi kurang daripada 360 ya. Jadi sudut refleks adalah ini ya, garisnya. Okey, ini. Okey. Sudut refleks sama dengan 135 tambah 45 tambah 88. Okey, itu adalah sudut refleks. Okey, sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap. Okey, bentuknya adalah yang ketiga ya. Cikgu garis tindih yang ketiga ini adalah sudut putaran lengkap ini dia bulat. Okey, sudut putaran lengkap. Jadi kalau kita buat dia punya garisan di sini, okey, sudut putaran lengkap ini 135, sini 45, sini 88. Jadi dia bulat lah begini. Sudut putaran lengkap. Kalau sudut refleks saja dia begini. Sudut refleks 135, sini 45, sini 88. Okey, jadi sudut refleks adalah yang ini. Okey, ini adalah sudut refleks. Kalau sudut pada garis lurus, dia lurus ya begini nih. Ini 35, 135, sini 45. Okey, jadi B, pelajar cuba buat sendiri ya. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Sudut pelengkap. Hasil tambah dua sudut itu sentiasa 90 darjah. Dua sudut itu disebut sudut pelengkap antara satu sama lain. Okey, lengkap ya, L. So ini bentuknya L. So kalau bentuk L shape begini, ini adalah sudut pelengkap. L adalah lengkap ya, jadi sudut pelengkap untuk senang ingat ya. Okey, yang kedua adalah sudut penggenap. Sudut penggenap hasil tambah dua sudut itu sentiasa 180 darjah. Dua sudut itu disebut sebagai sudut penggenap antara satu sama lain. Okey, ini macam sudut pada garis lurus lah, sudut penggenap. Sudut konjugat hasil tambah dua sudut itu sentiasa 360 darjah. Dua sudut itu disebut sebagai sudut konjugat antara satu sama lain. Okey, latih diri 8.1D, jelaskan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. Okey, 8.1D, 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30. Lengkap 6 tambah. Okey, benar ya, 6 tambah 30 90 ya, lengkap. Lengkap L shape, bentuk L, so 90 darjah, benar. 125 ialah sudut penggenap bagi 45. Okey, kira 125 tambah 45. Jawapannya 170, palsu ya. Sudut penggenap dia adalah 180 darjah. Okey, 360 ialah sudut konjugat, ya benar. 142 dan 38 ialah sudut penggenap, benar ya, ditambah dia akan jadi 180. Jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 tolak B. Okey, benar. Okey, standard pembelajaran seterusnya menyelesaikan masalah sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, kita lihat contoh 1 dalam raja di sebelah. P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap ya, bentuk L. Ingat ya, bentuk L. Okey, lengkap. Okey, sudut pelengkap. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. P dan Q, okey, garis lurus ini ya. P dan Q adalah penggenap. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Hitung nilai P, Q dan P, Q, R dan S. P tambah 54 ialah 90 darjah sebab sudut pelengkap sama dengan 90 darjah. Jadi maka P yang tambah 54 pindah sebelah jadi tolak. So 90 tolak 54 sama dengan 36 darjah. Jadi P sama dengan 36 darjah. Kemudian P dan Q adalah penggenap. Penggenap sama dengan 180 darjah. So P tambah Q sama dengan 180 darjah. P adalah 36 tambah Q sama dengan 180 darjah. Q sama dengan 180 darjah tolak 36. Kita akan dapat nilai Q adalah 144 darjah.
Okay, sudut konjugat adalah 360 darjah. So R tambah 260 darjah sama dengan 360 darjah. Maka R sama dengan 360 darjah tolak 260 darjah. R sama dengan 100 darjah. So bulatan penuh ini adalah sudut putaran lengkap mesti 360 darjah. Jadi untuk dapatkan nilai S, okay, S tambah 100 tambah 144. Di sini sudah kita dapat nilai ya, 144. Sini 36. Okay, sini 100. So kita tambah S tambah 100 tambah 144 tambah 36 tambah 54 sama dengan 360 ya, sebab sudut putaran lengkap. Kemudian S tambah 334 ya, tambahkan semua yang ini. Ini semua akan jadi 334. Kemudian tinggalkan S di sebelah kiri. 360 tolak 334, dapatlah nilai S sama dengan 26 darjah. Okey, kita lihat pada soalan 8.1e. Dalam darjah di sebelah A dan 46 darjah ialah sudut pelengkap ya. So sudut pelengkap diberi A dan B ialah sudut penggenap dan sudut konjugat bagi C ialah 283. Hitung nilai A, B, C dan D ya. So sini penyelesaian. Soalan nombor 1. Okay. A dan B. So A dan B, A tambah 46 sama dengan 90 darjah. Ya, sudut pelengkap. So A sama dengan 90 tolak 46. So 90 tolak 46 berapa? 34 90 tolak 46 44 ya. Okey, 44. Jadi A adalah 44 darjah. Kemudian A sudah kita dapat 44 darjah. Kemudian A dan B adalah penggenap. So penggenap ya. Penggenap adalah 180 darjah. Jadi A tambah B sama dengan 180 darjah. A 44 darjah tambah B sama dengan 180 darjah. B sama dengan 180 darjah tolak 44. Okey, 180 tolak 44 743 136 darjah. So B adalah 136 darjah. Okey, kemudian sudut konjugat bagi C ialah 283. Jadi C tambah 283 sama dengan 360 sudut konjugat. So C sama dengan 360 tolak 283. Okey. Jadi 360 tolak 283 7 ini 5. Okey, kemudian C 77 darjah. Okey. So untuk dapatkan D ini kita tahu sudut putaran lengkap adalah 360 darjah. So kita tambahlah. Okey, kita tambah A 44 darjah tambah B 136 darjah tambah C 77 darjah tambah D okey tambah 46 sama dengan 360 darjah. Okey, D tambah semua ni tambah 44 tambah 136 tambah 77 tambah 46 jadi 203 darjah sama dengan 360 darjah. So D sama dengan 360 darjah tolak 203 darjah. So kita akan dapat jawapan D adalah 57 darjah. Okey, kita lihat soalan nombor 2. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap dengan keadaan P lebih besar daripada Q. Jika beza antara P dengan Q ialah 52 darjah, hitung nilai P dan Q. Okey, penyelesaian. Okey, di sini dia sudah bagi P dan Q ialah sudut penggenap. Sudut penggenap adalah sama dengan 180 darjah. So P tambah Q sama dengan 180 darjah. Dan P mestilah lebih besar daripada Q dan diberi jika beza P dengan Q ialah
52 darjah. Okey, jadi beza. So P lebih besar, P tolak dengan Q sama dengan 52 darjah. Okey, kita boleh buat persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, ungkapkan P dalam Q ya. So kita ambil 2. Okey, daripada 2 P sama dengan 52 tambah Q. Okey, 52 tambah Q ini adalah persamaan 3. Kemudian gantikan 3 dalam 1. Gantikan 3 dalam 1. Okey, 1 kita adalah P. P itu adalah sama dengan 52 tambah Q. Tambah Q sama dengan 180 darjah. So 52 tambah Q adalah 1Q tambah 1Q jadi 2Q. So 2Q 180 darjah tolak 52 darjah. So Q sama dengan 128 darjah bahagi dengan 2Q 2, kita akan dapat nilai Q adalah 64 darjah. Okey, seterusnya gantikan Q sama dengan 64 darjah dalam 1 ya, dalam persamaan 1 tadi ya, ini persamaan 1. So P tambah Q sama dengan 180 darjah. So P tambah Q adalah Q 64 darjah sama dengan 180. So P sama dengan 180 tolak 64 darjah, kita akan dapat nilai P sama dengan 116 darjah. Okey, maka nilai P ialah 116 darjah dan Q sama dengan 64 darjah. Okey, semoga bermanfaat. Semoga pelajar-pelajar cikgu dapat memahami penerangan-penerangan cikgu. Okey, seterusnya dalam setiap rajah di bawah PQR ialah garis lurus, cari nilai X. Okey, garis lurus. Jadi ingat lagi, sudut pada garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. So PQR ini adalah garis lurus, maka sudut PQR ini adalah 180 darjah. Jadi 101 darjah tambah X sama dengan 180 darjah. So X sama dengan 180 darjah tolak 101 darjah. Ini positif, pindah sebelah sana ni jadi tolak. So X sama dengan 79 darjah. Okey, B juga adalah sudut pada garis lurus. Sudut pada garis lurus ini macam protektor lah. Sudut pada garis lurus ini adalah 180 darjah. So cara kiranya adalah X tambah 88 tambah 45 sama dengan 180 darjah. So 88 tambah 45 kita akan dapat 133 darjah sama dengan 180 darjah. X sama dengan 180 darjah tolak 133 darjah, kita akan dapat nilai X adalah 47 darjah. Okey, soalan seterusnya, cari nilai X dalam setiap rajah di bawah. Okey, ini adalah bentuk L shape ya. Ingat lagi bentuk L. So bentuk L ya, bentuk L macam ini. Bentuk L adalah sudut L lengkap ya, sudut pelengkap. So sudut pelengkap jumlahnya adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. So di sini untuk soalan A, penyelesaian A sama dengan X tambah 40, soalan A ya, tambah 40 darjah sama dengan 90 darjah.
So kita nak cari X, so kita tinggalkan X sebelah kiri. 90 darjah akan tolak dengan 40 darjah. So X sama dengan 50 darjah. Okay. Untuk B juga adalah sudut pelengkap, ya, sudut pelengkap. So awak mesti ingat, ya, bentuk L shape adalah sudut pelengkap. L adalah sudut pelengkap sama dengan 90 darjah. So kita buat X tambah 62 darjah sama dengan 90 darjah. X sama dengan 90 darjah tolak 62 darjah, kita akan dapat nilai X sama dengan 28 darjah. Okey, cari nilai X dalam setiap rajah di bawah. Kita tengok kalau sudutnya begini, dia penuh. Ini pun penuh, ini pun penuh. Sudut putaran lengkap ini, ya. Ini adalah sudut putaran lengkap, ya, ataupun yang ini sudut konjugat, ya, konjugat ataupun sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap adalah sama dengan 360 darjah, ya. 300 ini, ya, putaran lengkap. Okey, 360 darjah. Jadi cara kita kira adalah penyelesaian X darjah tambah 83 darjah sama dengan 360 darjah. So nilai X darjah adalah 360 darjah tolak 83 darjah, kita akan dapat 277 darjah. Jadi X sama dengan 277 darjah. Okey, untuk B pun sama, tengok sudutnya. Okey, bila nampak sudut penuh begini, dia mesti sama dengan 360 darjah, ya. Okey, so sini X tambah X darjah tambah 145 darjah tambah 132 darjah sama dengan 360 darjah. So X darjah 145 tambah 132 akan jadi 277 darjah sama dengan 360 darjah. So nilai X sama dengan 360 darjah tolak 277 darjah, kita akan dapat nilai X sama dengan 83 darjah. Okey, untuk C, bila nampak sudut segi empat macam ini, sudut bentuk segi empat ini, dan ini adalah bentuk L shape, ya. So ini adalah sudut tegak, ya. Sudut tegak maknanya ini adalah 90 darjah, ya. Dan nampak sudutnya penuh begini, penuh, ini pun penuh, ini adalah 360 darjah. So untuk C, ya, bahagian C adalah okey, 90. Awak boleh mula dari mana-mana saja, ya. Kalau kita mula sini pun boleh, mula dari X pun boleh. Okey, cikgu pakai X dululah. X darjah tambah 90 darjah tambah 114 darjah tambah 108 darjah sama dengan 360 darjah. So X sama dengan X darjah tambah 90 tambah 114 tambah 108 adalah 312 darjah sama dengan 360 darjah. So X darjah sama dengan 360 darjah tolak 312 darjah, kita akan dapat nilai X adalah 48 darjah, ya. Okey, itu saja cikgu harapkan agar pelajar-pelajar cikgu faham bagaimana pengiraan sudut ini, ya.